Salam sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini kita akan belajar tentang mikroorganisme dan kisahnya terhadap benda hidup. Dan topik yang kita pelajari adalah cara-cara mencegah jangkitan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme dan memahami cara merawat penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme ini. Kawalan vektor. Okey, sebelum itu kita ketahui dulu apakah itu vektor. Vektor ialah agen yang boleh membawa penyakit, ya. Jadi vektor yang paling banyak terdapat dalam negara kita ialah nyamuk, lalat dan tikus, ya. Dan kalau di restoran lipas juga boleh membawa penyakit. Jadi cara kita melawan atau mengawal vektor ialah mengawal pembiakan nyamuk dengan menyembur racun serangga menggunakan alat pencegah nyamuk, memasang kelambu, membersihkan longkang yang tersumbat. Dan ABT merupakan bahan kimia yang dicampurkan ke dalam air untuk membunuh larva nyamuk. Dan kawalan pembiakan lalat termasuklah perangkap elektrik, penyembur racun serangga, dan kertas legit. Jadi untuk membunuh mikroorganisme kita gunakan beberapa kaedah pensterilan. Yang pertama ialah penggunaan haba melalui pendidikan. Itulah sebabnya kita masak air terlebih dahulu, terutamanya di Malaysia. Kita perlu masak air terlebih dahulu atau tapis, ya, gunakan penapis air. Dan kedua ialah autoclave. Autoclave ialah kita menggunakan suhu dan tekanan yang tinggi untuk membunuh mikroorganisme. Selain daripada itu kita menggunakan bahan kimia, termasuknya disinfektan, antiseptik, sanitizer, juga sejenis cara untuk membunuh bakteria. Dan yang ketiga ialah sinar ultraviolet dan sinar gamma. Sinar ultraviolet digunakan dalam hospital dan makmal untuk mensterilkan, ya, organisme dan dengan cara merosakkan bahan genetik yang terdapat dalam nukleus organisme. Dan sinar gamma juga digunakan terutamanya di tempat-tempat yang memerlukan, yang boleh tahan dengan tenaga nuklir, kerana sinar gamma merupakan satu contoh, ya, sinar radioaktif. Sekarang kita akan belajar tentang konsep keimunan, ya. Keimunan bermaksud keupayaan badan seseorang untuk menghasilkan antibodi yang mencukupi bagi menentang sebarang patogen dan mengelakkan diri daripada dijangkiti penyakit. Jadi keimunan aktif bermaksud antibodi dibina oleh badan sendiri. Jadi keimunan aktif semula jadi berlaku apabila badan dijangkiti patogen ataupun mikroorganisme, dan kemudian hasil daripada jangkitan itu badan kita sendiri membina antibodi untuk melawan mikroorganisme atau patogen tersebut. Itu semula jadi, ya. Manakala keimunan aktif buatan dihasilkan apabila seorang itu diberikan suntikan vaksin untuk merangsang penghasilan antibodi di dalam badannya. Maksudnya kita contohnya menyuntik, disuntik dengan vaksin. Vaksin ialah patogen yang telah dilemahkan. Akibatnya badan kita sendiri akan membina keimunan ataupun antibodi terhadap vaksin itu. Dan yang kedua ialah keimunan pasif. Keimunan pasif bermaksud kita terima dari luar, ya. Contohnya keimunan pasif semula jadi ibu yang mengandung memindahkan antibodi kepada bayi melalui plasenta. Dan keimunan pasif buatan apabila seorang diberi suntikan antiserum. So, antiserum bermakna serum seseorang yang telah mempunyai antibodi terhadap penyakit. Jadi serum itu dipindahkan ke badan kita dan antibodi itu akan membantu kita menyerang penyakit yang mungkin datang. Tetapi kelemahan antiserum ialah antiserum perlu disuntik beberapa kali untuk memastikan perlindungan keimunan yang optimum. Jadi sekarang kita akan belajar tentang cara merawat penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Jadi terdapat beberapa jenis rawatan, ya.
dan rawatan terbaik kepada dua itu rawatan tradisional dan rawatan modern ya, yang biasanya menggunakan atau mengaplikasikan teori perubatan dari barat. So, rawatan tradisional menggunakan akar tumbuhan, kulit kayu, pokok herba, ataupun bahagian badan haiwan tertentu. Contohnya bawang putih digunakan untuk melegakan selesma dan tekanan darah. Halia digunakan untuk membuang angin dalam perut, memanaskan badan, mencegah selesma. Lidah buaya untuk merawat kegatalan dan penyakit kulit. Limau nipis mencegah selesma, merawat penyakit kulit, dan juga ginseng untuk menguatkan badan dan menghilangkan keletihan. Jadi rawatan moden menggunakan penggunaan antibiotik, pembedahan, radioterapi, dan penggunaan antiserum. So, seperti yang saya terangkan tadi, antiserum adalah satu jenis keimunan pasif buatan ya, karena kita menerima antiserum daripada organisme lain untuk membunuh ataupun memberi perlindungan kepada daripada patogen atau mikroorganisme. Baik, walaupun terdapat faedah ataupun kelebihan penggunaan ubat-ubatan, tetapi terdapat bahaya pengambilan obat-ubatan tanpa pengawasan dan preskripsi dokter. Ini termasuklah pengambilan antibiotik secara berlebihan yang boleh menyebabkan pembentukan rintangan terhadap antibiotik pada patogen. Maksudnya, jika kita mengambil antibiotik secara berlebihan, kuman itu ataupun mikroorganisme itu akan mendapat rintangan. Maksudnya dia kebal terhadap antibiotik itu. Jadi bila kita makan antibiotik, organisme itu tidak akan mati. Itu satu. Kedua, pengambilan obatan yang berlebihan akan merosakkan ginjal dan hati, menimbulkan alergik, dan pengambilan obat berbentuk darah, terutamanya amfetamin, obat kemurungan, dan antidepresan akan menyebabkan ketagihan. Baik, selain daripada itu, terdapat juga berkaitan antara mikroorganisme dengan kehidupan manusia. Contohnya pembuatan makanan, yeast digunakan untuk membuat roti, menghasilkan minuman beralkohol, dan bakteria digunakan untuk membuat yogurt, keju, dan kicap. Dalam bidang perubatan, bakteria dan kulat digunakan untuk menghasilkan antibiotik dan vaksin. Dan dalam kejuruteraan genetik, bakteria digunakan untuk menghasilkan hormon insulin melalui kaedah rekombinasi DNA. Contohnya, gen manusia yang membina insulin dimasukkan ke dalam DNA bakteria, dan bakteria tersebut kemudian boleh menjana insulin dengan lebih banyak dan dengan kos yang lebih murah. Selain daripada itu, berkaitan antara mikroorganisme dengan kehidupan manusia dan alam, seperti yang saya terangkan tadi, kepada manusia, faedah mikroorganisme kepada manusia ialah pembuatan makanan dalam bidang perubatan kejuruteraan genetik. Tetapi dalam alam, mikroorganisme memainkan peranan yang penting dalam kitar nitrogen, yaitu dengan cara menguraikan jirim organik rebut kepada sebagian ringkas yang boleh digunakan oleh hidupannya. Contohnya, mikroorganisme perebutan membantu dalam penguraian tumbuhan ataupun haiwan yang telah mati dan menyebabkan komponen-komponen dalam haiwan tumbuhan itu terurai dan menjadi lebih ringkas dan kemudian yang boleh diserap semula oleh tumbuhan. Selain daripada itu, mikroorganisme juga membantu dalam penghasilan tenaga melalui biogenesis. Baiklah, terima kasih kerana menonton, dan jika video-video ini membantu Anda, sila like, share, dan subscribe. Dan selamat maju jaya dan selamat mengulang kerja. Terima kasih.